sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media. Hari ini sesi libat urus pada hari ini merupakan touch point ataupun sesi libat urus yang insya-Allah terakhir sebelum kita membentangkan draft dasar franchise negara ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dijadualkan pada Januari tahun hadapan, dan kemudiannya sasaran kita adalah agar DFN ini akan dapat dilancarkan dalam suku pertama tahun 2024 kelak, dan melalui pelbagai siri engagement yang telah dilaksanakan bersama dengan stakeholders khususnya MFA, kita telah bersetuju bahawa 3 objektif utama kepada dasar ini. Yang pertama adalah untuk kita mewujudkan satu ekosistem industri franchise yang lebih kondusif. Kita ada akta franchise yang pindahannya telah pun berkuasa pada tahun 2022, maka kita fikirkan perlunya satu dasar khusus yang kita namakan dasar franchise negara 2030 yang akan menjadi memandu, memayungi program-program dan juga strategi yang sedia ada dan juga strategi baru yang akan dirangka untuk membangunkan industri franchise di negara kita. Yang kedua juga adalah untuk kita memastikan industri franchise negara menjadi satu sistem ekonomi dengan rantaian nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk menyumbang kepada peningkatan sosioekonomi rakyat dan juga mencipta peluang pekerjaan dan pendapatan. Dan akhirnya kita ingin menjajarkan, memberikan sumbangan kepada agenda besar kerajaan, maka kita juga meletakkan sasaran supaya melalui DFN ini industri franchise dan Malaysia itu akan menjadi peneraju kepada industri franchise di peringkat serantau, khususnya di Asia Tenggara ini. Jadi ini dia objektif yang telah kita sasarkan kerana kita melihat potensi industri franchise ini cukup besar. Saya sebutkan beberapa dapatan kajian. Kalau di peringkat Asia Tenggara ini, contohnya melalui ASEAN Franchise Report yang mensasarkan tahun 2024, nilai pasaran franchise di peringkat Asia Tenggara mencecah 200 juta US dollar, 200 bilion US dollar pada tahun 2024, dan di peringkat global World Franchise Forecast 2024 pula mensasarkan nilai pasaran di peringkat global itu adalah pada kadar 590 bilion US dollar. Kadar di peringkat global peningkatan nilai jualan itu adalah tahunan ada sebanyak 10%. Jadi kita fikir bahawa Malaysia we need and we have to tap into and leverage terhadap apa yang berlaku, iaitu potensi market growth yang ada, sama ada domestically, regionally maupun di peringkat global. Jadi ini penting untuk kita membangunkan industri franchise. Untuk yang libat urus kali terakhir ni, ada perubahan akhir atau semakan semula ke dibuat? Libat urus sebaik ucapan saya berlangsung selepas ini, dan sebagaimana yang saya sebut tadi, bukan hanya sesi libat urus ini yang akan diteruskan selepas ini, namun kita juga membuka ruang sehingga 31 Disember melalui MFA untuk bukan setakat ahli jawatan kuasa MFA, bukan setakat ahli yang berdaftar dengan MFA, tetapi kita juga membuka ruang kepada semua franchisee yang ada di Malaysia untuk mengemukakan pandangan mereka terhadap draft DFN yang telah disediakan. Walaupun draft ini sebenarnya telah melalui proses yang panjang. Draft ini yang terakhir telah dimurnikan dalam satu bengkel
di Pulau Pinang pada bulan September yang lepas. Jadi draft itu telah dimurnikan dan kita bawa pada bulan Disember ini another round of engagement, touch point sebelum kita dapat memastikan semua pihak mempunyai buy-in dan dapat selepas ini bergerak bersama-sama kerajaan dan KPDN untuk melaksanakan dasar dengan program dengan strategi. Maknanya peserta masih boleh sampaikan input? Masih boleh. Kita masih membuka ruang kepada sebarang maklum balas daripada industri, khususnya franchisor dan juga franchisee yang ada. Okey, satu lagi, melalui pindaan akan dinyatakan juga dalam dasar itu kelak, namun melalui pindaan kepada akta franchise yang berkuat kuasa, pindaan itu bermula tahun 2022. Salah satu komponen penting adalah kita mewajibkan semua franchisor dan franchisee untuk bekerjasama dengan kita mengemukakan data, pelbagai jenis data strategik, nilai jualan, pekerjaan dan sebagainya. Sebab bagi kita penting untuk kita merencana sebarang program dan strategi, kita mempunyai sandaran data yang tepat. Kerana apa yang kita laksanakan, kita mahu gerakan kita adalah bersandarkan kepada data driven decision making, DDDM. Jadi dengan adanya data, saya fikir kita dapat merangka program dan strategi dengan lebih tepat dan berkesan. Jadi melalui pindaan yang berkuat kuasa pada tahun 2022 itu antara pertanggungjawaban industri, dan saya merayu pada hari ini untuk mereka memberikan kerjasama, memberikan data-data yang berkaitan dengan perniagaan mereka.